Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ini Nasional 5, 22 September. Berikut antara tumpuan utama. Jemaah Haji Malaysia ke Arafah secara berperingkat. Elak provokasi dan jauhi anjing liar. Dan juga penuntut kolej didenda RM50,000. Dan saudara, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri seperti biasa ke Sarawak bersama Nur Amalina Zamri, Sabah bersama Rita Olusius Malik dan juga Nur Aziah Ahmad di Perlis. Semuanya selepas ini. Memetik ibrah, membentuk siasah. Pengalaman Duyufur Rahman kami kongsikan. Bersama dengan saya, Ustaz Amin Ahmad dan juga saya, Ustaz Ashraf Ridwan, menerusi Sana Baitullah di TV1, memetik ibrah, membentuk saksi. Jemaah Haji Malaysia bertolak ke Arafah bagi menjalani ibadah kemuncak haji iaitu wukuf. Untuk tujuan tersebut, persiapan rapi dari segala sudut termasuk mental dan fizikal dilakukan. Tinjauan di beberapa bilik penginapan jemaah di Mekah mendapati mereka kiat melakukan persiapan akhir sebelum bertolak. Antara perkara dibuat termasuk mengemas pakaian dan barangan yang mahu dibawa. Mereka turut mengulang kaji perkara ibadah yang bakal dilakukan pada hari wukuf nanti. Kami dah memulakan persiapan sejak 2-3 hari yang lepas dengan membeli bekalan makanan kering seperti yang diberitahu dan juga membawa bahan-bahan makanan dan juga membawa bahan-bahan seperti buku-buku doa terutamanya. Nampaknya barang-barang semua dah siap. Yang sekarang ni yang kita orang tengah siapkan masing-masing satu bilik, mental dan juga ilmu lah. Masing-masing duduk baca buku, cuba menajamkan balik ilmu yang ada. Persiapan dari segi macam barang-barang untuk makan kat sana tu, saya dah macam beli biskut, beli roti. Ada bawa sikit lauk yang tu. Lauk daripada Malaysia lah. Itu memang mungkin ada, tapi walau macam mana pun kita sama-sama lah minta pada Allah SWT dipermudahkan kita mengerjakan ibadah haji ini. Itu ya. Jemaah Haji Malaysia bertolak ke Arafah secara berperingkat hari ini bermula pukul 4 petang waktu tempatan. Mereka bersama jemaah haji seluruh dunia dijadual berwukuf esok. Inilah dia antara persiapan para jemaah haji Malaysia di Mekah ini. Seperti pakaian, doa daripada ahli keluarga tanah air pastinya menjadi bekalan buat mereka untuk ke Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Muhammad Ismail Nur bersama Rizani Hamad dari Mekah Al-Mukarramah. Menjelang hari wukuf di Arafah esok, pihak berkuasa Arab Saudi meningkatkan kawalan keselamatan sekitar Mekah. Untuk itu, kira-kira 100,000 anggota keselamatan diarah bertugas sepanjang musim haji kali ini. Jurucakap Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Major Jeneral Mansur Al-Turki menjelaskan antara anggota keselamatan yang diberi mandat adalah unit elit anti pengganas, polis trafik serta anggota pertahanan awam kecemasan. Mereka ditempatkan di pintu masuk utama sekitar Mekah. Operasi kawalan keselamatan tahun ini turut disokong pasukan tambahan iaitu tentera dan pengawal negara. Selain kira-kira 7,000 kamera litar tertutup CCTV turut digunakan
bagi mengawasi persekitaran Mekah dan Masjidil Haram. Kawalan keselamatan ditingkatkan bagi memastikan kira-kira 3 juta jemaah seluruh dunia dapat mengerjakan ibadah haji dengan lancar, sekaligus memastikan tiada sebarang ancaman pengganas atau militan. Jenazah 2 jemaah Malaysia yang disahkan terkorban dalam tragedi kren tumbang di Masjidil Haram 11 September lalu selamat dikebumikan semalam. Pengebumian dilakukan selepas proses tuntutan mayat di rumah mayat Muasim selesai. Jenazah Syahidan Saad dan Abdul Habib Lahman disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat maghrib sebelum dibawa ke tanah perkuburan Syuhada Muasim. Kemudian jenazah sekali lagi disembahyangkan di tanah perkuburan berkenaan. Solat diimamkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Pengkebumian selesai kira-kira 7.45 malam waktu tempatan. Syahidan Saad 52 tahun dan Abdul Habib Lahman 68 tahun sebelum ini dilaporkan hilang dalam tragedi malang itu. Selepas lebih seminggu hilang, kedua-duanya disahkan terkorban setelah mayat mereka dikenal pasti oleh waris masing-masing kelmarin. 7 jemaah Malaysia meninggal dunia dalam kejadian berkenaan. Sempena Aidiladha yang bakal disambut Khamis ini, UMNO bahagian Kuala Nerus, Terengganu mengagihkan 134 ekor lembu korban. Program yang dilaksanakan setiap tahun itu juga telah menyerlahkan semangat muafakat dalam kalangan umat Islam. Bagaimanapun, Menteri Besar yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, menasihatkan agar pihak pengurusan program korban mendapatkan permit penyembelihan dahulu bagi mengelakkan sebarang penyakit. Jabat Haiwan dan Veterina perlu memastikan bahawa lembu-lembu yang dikorban ini adalah mempunyai permit. Kerana kita bimbang ada takut ada jangkitan atau ada penyakit yang mungkin akan memudaratkan. Dan selepas itu pastikanlah bahawa majlis yang diadakan itu adalah majlis yang betul-betul menunjukkan pemuafakatan. Dan pastikan agihan daging itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Program seumpama ini diharapkan dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya rasa memang perlu. Benda-benda benda ibadah ni, mana kita patut kita memperkasakan lagi dari masa ke semasa, sempena ataupun sempena dengan apa yang dikatakan oleh negeri Terengganu sekarang, transformasi Terengganu baru. Jadi ada satu prinsip, saya lupa dah prinsip tu mengatakan kita hendak bersatu. Solidarity yang Menteri Besar bagi tahu tadi. Pasal ini adalah satu program yang amat baik. Untuk orang kampung dapat merasa maknanya bergembiralah, mana sekurang-kurangnya boleh agak sebahagian daripada daging korban. Sementara itu, di Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak menyampaikan 539 ekor lembu korban kepada masjid dan surau di Parlimen Pekan serta agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Datuk Seri Najib yang diwakili Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan, Datuk Abu Bakar Harun menyampaikan sumbangan kepada 13 bahagian UMNO di Pahang, masing-masing menerima 10 ekor lembu. Agihan dibuat kepada 59 masjid, 158 surau dan 32 pejabat kerajaan serta NGO di kawasan Parlimen Pekan. Lembu korban kepada bahagian-bahagian di negeri Pahang, di mana satu bahagian kita serahkan 10 ekor dan selebih 383 kita serahkan kepada masjid, surau dan badan-badan NGO serta jabatan-jabatan dalam Parlimen Pekan. Dia dari segi sumbangan kepada PM 539. Bagi pihak dari segi korporat lah, dan dari segi PM kita ada 45 ekor daripada PM sendiri.
Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Penyampaian Watikah dan Wakalah Lembu Korban 2015 Parlimen Pekan di bangunan UMNO Pekan di Pekan Pahang. Sumbangan turut diterima dari 15 syarikat yang sebelum ini telah menyerahkannya kepada Datuk Seri Najib. Syarikat terbabit ialah Sapura Holdings Sendirian Berhad, Naza Group, GRB Highcom Berhad, WZR Property Sendirian Berhad, Pertubuhan Peladang Kebangsaan dan Boston Naval Shipyard Sendirian Berhad. Syarikat lain yang turut menyumbang ialah Roadcare Malaysia Sendirian Berhad, Hightech Padu Berhad dan Nukimas Sendirian Berhad, GBP Corporation Sendirian Berhad, AJ Aero Services Sendirian Berhad dan Kini Unggul Sendirian Berhad. Tidak ada rakyat di negara ini yang positif penyakit anjing gila atau rabies setakat ini. Kementerian Kesihatan memaklumkan kes tersebut ketika ini hanya dalam kalangan anjing sahaja. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata sehingga kini terdapat 12 individu di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang disahkan digigit anjing yang dijangkiti penyakit itu dan mereka telah diberikan vaksin dengan andaian berpotensi dijangkiti. So 12 orang telah digigit oleh anjing ini tetapi sampai sekarang mereka tidak menunjukkan apa-apa tanda bahawa mereka telah mendapat penyakit ini. Walau sedemikian pun, kita telah memberi rawatan melalui vaccination kepada semua 12 orang ini. Dan untuk mereka yang perlu, mereka pun telah diberi immunoglobulins. Dan mereka akan dikawal dan dijaga, dipantau secara berterusan untuk lihat bahawa mereka ada apa-apa tanda-tanda penyakit ini ke tak. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai situasi terkini kejadian gigitan anjing berkaitan rabies di Putrajaya. Kesiapsiagaan terhadap penyakit rabies termasuk penyediaan vaksin anti-rabies bagi manusia telah pun dilaksanakan di seluruh Malaysia, terutamanya di 3 negeri yang didapati positif rabies di kalangan anjing. Sebanyak 14 hospital kerajaan di 3 negeri berkaitan mempunyai stok bekalan stok vaksin anti-rabies yang mencukupi bagi menangani kes gigitan anjing di kalangan manusia. Selain itu, kementerian juga ingin menasihati orang awam terutama yang tinggal di kawasan yang diwartakan sebagai kawasan jangkitan penyakit anjing gila agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelak dijangkiti penyakit rabies. Masyarakat dinasihatkan agar tidak menghampiri atau melakukan provokasi ke atas kumpulan anjing liar maupun anjing tanpa tuan dan pemilik anjing perlu mematuhi tata cara memelihara haiwan peliharaan masing-masing agar tidak dijangkiti penyakit anjing gila rabies dengan membiarkan anjing mereka bebas gerak tanpa tuan. Kali terakhir dilaporkan penyakit anjing gila berlaku di Malaysia adalah pada tahun 1999 dan pada tahun 2013 Malaysia telah diisytiharkan bebas dari penyakit anjing gila oleh Badan Induk Kesihatan Antarabangsa. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Datuk Kuaza Nizamuddin Hassan, wujudnya kembali penyakit tersebut adalah pembawakan virus dari anjing tanpa tuan dari negara jiran yang bergerak ke bahagian utara Malaysia khasnya. Katakan kita ada buat tangkapan anjing, biasanya kalau dalam kes dia menunjukkan tanda-tanda yang agresif, kita kuarantin dalam 14 hari kita boleh nampak dia mungkin ada mati dan sebagainya, kita boleh ambil sampel. Tapi incubation tempoh daripada masuk virus hingga dia menunjukkan tanda klinikal mungkin boleh mengambil masa 15 hari, mungkin sampai 6 bulan pun mungkin boleh berlaku. Sebab tu bila kita, masalah kita di lapangan, isu yang timbul ialah ada NGO yang kata kita nak musnahkan anjing, sepatutnya tidak, mungkin pernah didengar lah kan, dilaporkan. Jadi tapi kerajaan atau jabatan perlu ambil tindakan sebegitu supaya, sebabnya banyak kes-kes ini yang kes positif ini datang daripada anjing liar. Pemilik anjing perlu bertanggungjawab untuk memastikan haiwan peliharaan mereka tidak terlepas atau sahaja melepaskan tanpa kawalan kerana peratus untuk haiwan mereka digigit anjing liar agak tinggi. Biasanya kalau seseorang tu bila dah digigit,
tergigit anjing, dia kalau dia dah cuci luka dan terus pergi ke hospital dan menerima suntikan vaksin dan juga imunoglobulin, insyaAllah tak ada masalah, dia akan pulih. Setakat ni mereka-mereka yang dah terkena gigitan tidak menunjukkan apa-apa tanda. Cumanya kalau dia tak ambil tindakan untuk mendapat rawatan, of course lah, dia akan, sudah tentulah dia akan terjangkit dan virus itu akan akan menyerang sistem saraf dan menyebabkan masalah pada diri mangsa itulah. Pemilik anjing perlu bertindak mengurung haiwan peliharaan mereka dalam tempoh 14 hari untuk melihat tindak balas sama ada ia positif rabies ataupun tidak. Justru itu, bagi mereka yang memerlukan bantuan, boleh menghubungi Jabatan Perkhidmatan Veterina berdekatan dalam mengesan sebarang kebarangkalian rabies ke atas haiwan peliharaan masing-masing. Pengarah Kesihatan Kedah Datuk Dr. Nurhizan Ismail mengesahkan suami kepada mangsa gigitan anjing yang disahkan positif rabies pada 11 September lepas turut digigit anjing yang sama. Mangsa telah menerima suntikan vaksin mencegah penyakit anjing gila pada 17 September lalu di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta, Kedah. Suami wanita berkenaan berusia 53 tahun dilaporkan sihat. Bagaimanapun dinasihatkan untuk terus memantau kesihatan diri dan jika mengalami demam atau sakit kepala, perlu segera ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dinyatakan juga setakat Ahad lepas, Jabatan Kesihatan Negeri mengesahkan 18 kejadian gigitan daripada 17 ekor anjing. Manakala 2 kejadian gigitan anjing yang mempunyai penyakit rabies dilaporkan berlaku ke atas pasangan suami isteri di Al-Usta. Bagaimanapun sehingga kini tiada kes rabies dalam kalangan manusia dilaporkan. Pihaknya juga telah menerima 18 laporan gigitan anjing merangkumi daerah Kubang Pasu 6 kes, Kuala Muda dan Kulim masing-masing 3 kes. Sementara Kota Star, Langkawi, Padang Terap dan Bandar Baru masing-masing mencatatkan 2 kes. Berdepan tuduhan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen oleh Bank Negara tahun lalu, seorang penuntut kolej swasta dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Tinggi Johor. Tertuduh Kelvin Koh Zong Wei, 21 tahun, mengaku salah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Salawati Jamari. Tertuduh kemudian didenda RM50,000. Mengikut fakta kes, tertuduh didapati melakukan kesalahan tersebut di Hotel Letseng Sendirian Berhad di Sungai Rengit, Pengerang pada 18 Jun 2014. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 7 Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011, Akta 731 iaitu perniagaan pengurusan wang dan telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4/1 Akta yang sama. Tertuduh yang diwakili Peguam Bela Fahmi Abdul Muin kemudian membayar denda berkenaan. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Nordin Hassan dan Muhammad Haziq Diaudin Razali. Dalam pertuduhan lain, bapa tertuduh Koh Chai Teck 50 tahun pula mengaku tidak bersalah atas kesalahan menggunakan perkataan pengurup wang asing tanpa kelulusan Bank Negara di premis miliknya. Tertuduh diwakili Peguam Bela Syarikat Muhammad Azrul Sani Osman, manakala kes dikendalikan Pendakwa Raya sama. Suspek utama kes rompak kedai emas di Lebuh Kapenter, Kuching, Sarawak Ahad lepas diberkas pihak berkuasa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri SAC Dev Kumar ketika mengesahkan penahanan itu memaklumkan suspek berusia 30 tahun ditahan di rumahnya dekat Petrajaya, Kuching awal pagi tadi. Operasi oleh Pasukan Siasatan Jenayah JSJ diketuai DSP Sarifuddin Mustafa. Pihaknya turut merampas semula hasil rompakan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, dinyatakan juga selain barang kemas, pihaknya menjumpai sehelai baju yang mempunyai kesan darah dipercayai akibat kecederaan terkena cermin yang pecah sewaktu rompakan dilakukan. Sepasukan penyelam skuba polis telah dihantar di sebuah tasik di Petrajaya untuk mencari alatan yang digunakan dalam rompakan itu. Kes diklasifikasikan sebagai berprofil tinggi kerana kes rompakan kedai emas jarang berlaku di Sarawak.
Di Pasir Putih, Kelantan pula, pihak berkuasa menggerakkan operasi mengesan seorang individu dipercayai anggota sindiket geng traktor. Suspek dipercayai melarikan diri selepas mencuri jentera pembajak dan jentera berat. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, DSP Abdul Razak Muhammad menyatakan lelaki berusia 30 tahun itu merupakan ketua sindiket yang menjalankan kegiatan mencuri jentera berat di beberapa daerah seperti Jeli, Gua Musang dan Pasir Putih. Modus operandi yang dilakukan adalah mencuri jentera pembajak di kawasan pertanian di negeri ini dan akan dijual ke negara jiran. Sabtu lepas, seorang lelaki berjaya ditahan penduduk kampung Bukit Binjai selepas bertindak melarikan sebuah jentera pembajak milik Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Besut. Hasil tangkapan itu, sebuah lagi jentera pembajak ditemui di kampung Gunung Bacok. Siasatan awal mendapati lelaki terbabit terlibat 2 kes curi jentera berat di Jeli dan 3 kes di Gua Musang dan direman 4 hari mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Siasat yang dijalankan kepada suspek telah menunjukkan sebuah lagi traktor yang telah disembunyikan dalam satu semak di kampung Bukit Kecil di daerah Bacok, Gunung Bacok. Dan suspek ini telah kita tangkap, bagaimana walaupun satu suspek lagi masih dalam pihak polis sedang kesan. Dan ekoran daripada itu kita dah cek rekod lampau suspek ni. Rekod lampau suspek dia dah wanted person, dia wanted person dengan 5 lagi kes. Pada perkembangan lain, pihaknya berjaya menahan seorang lelaki paling dikehendaki selepas terlibat kes pecah rumah di daerah ini bersama peralatan pecah rumah dan sebuah motosikal berkuasa tinggi. Penahanan suspek diyakini dapat membantu menyelesaikan beberapa kes pecah rumah dan kedai di daerah ini. Jabatan Imigresen Kedah terus melaksanakan ops bersepadu dalam membantras kegiatan pendatang asing tanpa izin parti yang tinggal lebih masa di negara ini. Kali ini serbuan dibuat di kawasan rumah kongsi dan persekitaran tapak pembinaan Taman Permai Utama Gurun telah menahan 87 warga asing. Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Yusri Hashim dalam satu kenyataan memaklumkan kesemua parti berusia antara 13 tahun hingga 56 tahun. Operasi yang digerakkan petang semalam diketuai penolong pengarahnya Nur Azman Ibrahim. Ketika serbuan beberapa lelaki warga Myanmar dan Bangladesh cuba menyembunyikan diri atas siling dan tangki air. Malah tidak terkecuali seorang lelaki warga Myanmar berusia 23 tahun cuba terjun dari bumbung sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa di lokasi pembinaan. Secara keseluruhan, 72 warga asing terdiri daripada warga Indonesia, Bangladesh dan Myanmar ditahan kerana kesalahan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Manakala 14 yang lain didapati telah melanggar syarat pas lawatan dan seorang lagi ditahan disebabkan tinggal lebih lama selepas tamat tempoh pas lawatan. Semua mereka dihantar ke lokap imigresen untuk siasatan sebelum diserah ke depo tahanan imigresen Belantik Sik. Malang tidak berbau. Seorang pekerja hotel di Kuala Terengganu maut digilis lori sewaktu perjalanan ke tempat kerja. Remaja lelaki berusia 20 tahun itu terbabit dalam satu kemalangan di Jalan Sultan Mahmud berdekatan dengan Masjid Terapung Tengku Tengah Zahara di Kuala Ibai. Insiden berlaku pada pukul 10.30 pagi tadi. Mangsa Muhammad Sadri Mustafa dari kampung Bukit Gasing meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Mangsa yang menunggang motosikal dipercayai bergesil dengan sebuah kereta sebelum terjatuh atas jalan raya. Mangsa bagaimanapun kemudian digilis sebuah lori membawa muatan besi dari arah sama. Pegawai Turus Trafik Negeri Terengganu ASP Ismail Man mengesahkan mengenai kejadian. Jenazah mangsa dihantar ke bilik mayat Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga. Kenderaan yang terlibat dalam kemalangan ini juga ditahan sementara untuk siasatan lanjut. Persidangan Parlimen Belia Sidang ketiga 2015-2016 akan melabuhkan tirainya hari ini selepas sesi penggulungan oleh Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Keempat-empat usul yang dibahaskan perwakilan Belia selama 2 hari akan dibawa ke perhatian mesyuarat jemaah menteri. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Parlimen. Silakan Mohan.
Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri dan Salam Satu Malaysia. Persidangan Parlimen Belia sidang ketiga 2015-2016 yang dihadiri oleh 125 perwakilan belia telah menyambung sesi perbahasan mereka berdasarkan 4 usul yang telah dibawakan oleh mereka. Sebenarnya 4 usul yang telah dibawakan oleh perwakilan belia setakat ini hanya 2 usul yang dibahaskan, iaitu mewujudkan program English in rural areas dan cadangan pelaksanaan sekolah satu aliran bagi yang terpadukan serta wujudkan situasi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Jadi hari ini baki 2 usul lagi dibahaskan, iaitu cadangan menambah baik sistem pengurusan kewangan dan dana politik serta cadangan untuk mengawal selia pengedaran, penjualan dan penghasilan rokok elektronik di Malaysia. Jadi ketika ini saya bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami. Jadi mungkin YB boleh menjelaskan sedikit mengenai 3 sidang telah diadakan, iaitu yang kali ini adalah sidang yang ketiga. Jadi apakah impak positif kepada pembangunan belia di negara kita ketika ini? Kesemua 3 sidang ini telah melihat beberapa usul yang telah dikemukakan. Jumlah keseluruhannya 28 usul pada tahun ini. 4 usul pada sidang yang ketiga yang akan berakhir pada hari ini. Dan kesemua usul ini telah pun dibentang oleh saya sendiri di mesyuarat Jemaah Menteri di Kabinet, dan sebahagian besar daripada usul-usul yang telah dilulus di peringkat Parlimen Belia Malaysia telah pun diterima dan dalam peringkat pertimbangan ataupun peringkat pelaksanaan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan. Contoh, kita telah melihat usul yang berkaitan dengan kaedah baru untuk menangani bencana banjir yang dibentangkan oleh Parlimen Belia, dan itu telah pun diambil maklum dan beberapa poin dan aspek telah pun dimasukkan ke dalam SOP baru di bawah Majlis Keselamatan Negara. ASEAN Youth Assembly ataupun persidangan Belia ASEAN telah pun diangkat dan saya sendiri telah bentangkan di persidangan Menteri-Menteri Belia ASEAN dan diterima dan insya-Allah akan menjadi realiti. Kad diskaun bagi belia untuk pengangkutan awam insya-Allah juga akan dilaksanakan. Dan hari ini beberapa usul yang saya melihat sangat menarik. Hari ini sahaja kita mendengar perbahasan berkenaan dengan kawal seliaan vape ataupun rokok elektronik yang saya percaya akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi sebahagian besar daripada usul-usul Parlimen Belia ini diterima dan sama ada dilaksanakan ataupun dipertimbangkan aspek-aspek tertentu oleh kerajaan, dan ini membuktikan bahawa suara belia melalui Parlimen Belia Malaysia bukan hanya didengari oleh kerajaan tetapi tindakan diambil ke atas saranan yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen Belia. Jadi YB, soalan terakhir, bilakah persidangan Parlimen Belia ini akan diteruskan? Adakah pelapis-pelapis sudah ada ketika ini? Untuk makluman semua, sesi ataupun penggal bagi seorang ahli Parlimen Belia adalah 2 tahun. Jadi ahli-ahli parlimen yang sedia ada ni baru saja tamatkan tahun pertama. Mereka ada setahun lagi tahun depan, iaitu 3 sidang lagi, dan selepas itu barulah kita akan buat pemilihan bagi ahli-ahli parlimen baru yang akan menjadi ahli parlimen Belia selama 2 tahun selepas itu. Terima kasih YB. Jadi begitulah kenyataan daripada Menteri Belia dan Sukan YB Khairy Jamaluddin berhubung dengan persidangan Parlimen Belia sesi ketiga 2015-2016. Dan untuk penonton dan juga persidangan Parlimen Belia akan melabuhkan tirai ini pada hari ini, di mana YB sendiri akan membuat penggulungan 4 usul yang telah dibentangkan pada hari ini. Dan sekian saja laporan saya. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Mohan. Hubungan diplomatik serta pelaburan menerusi Petronas yang terjalin antara Kuala Lumpur dan Baku bakal diperluas menerusi satu lagi lembaran baru. Kesungguhan Malaysia dalam menyediakan platform memperkenal kebudayaan serta pelancongan di negara bekas jajahan takluk Rusia itu diterjemahkan menerusi kejayaan penganjuran Festival Budaya Malaysia Azerbaijan FBMA 2015. Zahrinur Aini Sumri melaporkan. Penganjuran julung kali telah menyaksikan kehadiran lebih 100,000 pengunjung sekaligus melepasi sasaran awal jumlah pengunjung. Justru itu, Duta Besar Malaysia ke Azerbaijan, Datuk Roslan Abdul Rahman, yakin penganjuran seterusnya akan memberi tanda positif. Ini adalah satu festival yang berjaya diadakan tanpa kita sangka
memang ramai yang mengatakan festival ni tak akan berjaya, tetapi apa yang kita lihat sendiri dari segi pengunjung, dari segi apa yang kita telah persembahkan dan juga makanan dan juga kraft tangan semuanya telah pun dirasai dan telah pun dibeli oleh ramai pengunjung di sini. Lebih mengagumkan, Malaysia merupakan negara pertama yang bekerjasama dengan Azerbaijan menerusi penganjuran Festival Kebudayaan dan Warisan di tempat terbuka. Tarikan yang didorong keunikan serta kepelbagaian budaya menjadikan penganjuran FBMA 2015 membuka peluang pasaran baru pelancong Eropah Timur ke Malaysia. It's a very interesting country for us, and we also want to take part in this festival because we want to enlarge our knowledge about the tradition of Malaysia and the meals and the songs also, and they are very interesting. Every our teenagers, every children will also know about Malaysia. And we will meet Malaysian people. I'll go to Malaysia, I think so. Of course, all of us are Muslims. But your culture is very different from Turkish culture or Azerbaijani culture, and we learned about you a lot of. We take a lot of information about you. Yeah, I would be very grateful to get there because it's a fantastic place. Actually, I'm very impressed, really. Pastinya hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1993 menjadikan penganjuran julung kali ini berhasil memandangkan Kuala Lumpur secara rasminya telah membuka pejabat kedutaan besar 2 tahun lalu. Festival Budaya Malaysia Azerbaijan 2015 ternyata mencapai matlamat penganjurannya apabila semua persembahan dan kesenian yang dipersembahkan kepada rakyat Azerbaijan diterima dan disambut baik oleh masyarakat di negara ini. Laporan Zahrinul Aini Sumeri bersama juru kamera Arabi Asik dari Baku, Azerbaijan untuk TV1. Baiklah saudara, seperti biasa Nasionali diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Terus saja langsung ke Sarawak bersama Amalina Muhammad Zamri. Silakan Amalina. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak dengan kerjasama negara Jepun akan terus membuat penyelidikan terhadap hutan tropika di negeri ini, khususnya di Taman Negara Lambir Miri, dalam usaha untuk mewujudkan sistem ekologi hutan yang lebih mampan. Menurut Pengarah Hutan Sarawak, Haji Sapuan Ahmad, kerjasama di antara kedua-dua pihak tersebut telah wujud sejak 1992 dan dengan memorandum persefahaman yang dimeterai pada tahun 2012, Sarawak akan memperolehi lebih manfaat daripada hasil penyelidikan itu. Tambahnya, usaha tersebut memberi fokus terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan hutan melalui penyelidikan ke atas pelbagai spesies pokok, tumbuhan, haiwan dan serangga serta impak perubahan iklim terhadap sistem ekologi di Taman Negara Lambir. Sehubungan itu, hasil daripada penyelidikan yang dilakukan itu nanti akan membantu kerajaan negeri merangka strategi dalam pemeliharaan hutan simpanan di negeri ini dengan lebih berkesan. Berucap pada Majlis Perasmian International Symposium Frontier in Tropical Forest yang berlangsung di Kuching, Haji Sapuan berharap agar persidangan itu akan mengukuhkan lagi hubungan kerjasama kedua-dua pihak, seterusnya mempergiatkan aktiviti penyelidikan di Sarawak. Sebanyak 20 kertas kerja akan dibentangkan pada persidangan 2 hari itu yang dianjurkan bersama oleh Jabatan Hutan Sarawak dan Japan Research Consortium. Ia melibatkan seramai 28 penyelidik dari Jepun dan 75 penyelidik tempatan. Tindakan pantas Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM telah menyelamatkan 2 sekawan yang dilaporkan lemas di Laut Sempadi dekat Lunduk hari ini. Dalam kejadian pukul 7 pagi itu, Eddie Juiz 28 dan Sahruni Osman 32 dikatakan pergi memancing di tepi Laut Sempadi, namun kedua-duanya hilang dan dikhawatiri lemas berikutan ombak besar di kawasan itu. Mereka bagaimanapun didapati terapung hampir sejam di kedudukan 2 batu nautika dari pantai itu sebelum bantuan tiba. Seramai 10 anggota JPAM yang digegaskan ke tempat kejadian hanya mengambil masa kurang dari 30 minit untuk mengesan kedudukan mangsa ini. Inilah adegan simulasi yang dipamerkan oleh pasukan JPAM setelah menjalani latihan intensif selama seminggu bermula 17 hari bulan lalu dan akan berakhir esok di Kem Sempadi Lundu. Menurut pengarah negerinya Kolonel Mokhtar Samad, latihan intensif sumpama itu harus digunapakai sepenuhnya dalam tugasan harian. Dengan kapasiti tugas mereka semakin bertambah,
JPAM harus bersedia dengan kemahiran yang lebih tinggi bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Seramai 98 anggota JPAM dari seluruh negeri turut serta dalam latihan intensif ini. Bersempena Bulan Kesedaran Kanser, Pertubuhan Kanser Kanak-Kanak Negeri Sarawak SCCS menganjurkan Minggu Ribbon Emas di Plaza Merdeka bermula semalam sehingga Ahad ini mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang. Naib Presidennya Gary Ho berkata Minggu Ribbon Emas diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penyakit kanser kanak-kanak serta perkhidmatan yang disediakan untuk membantu keluarga pesakit melawan kanser tersebut. Jelasnya, sepanjang program, pihaknya akan menyediakan kaki tangan perubatan untuk membolehkan orang awam mendapat maklumat mengenai simptom kanser kanak-kanak selain perkongsian pengalaman bersama kaki tangan dan sukarelawan SCCS. Gary Ho berucap dalam majlis pelancaran Minggu Ribbon Emas di Plaza Merdeka, Kuching. Pelbagai aktiviti disediakan sempena program itu, antaranya pameran, kempen derma darah oleh Hospital Umum Sarawak pada Sabtu dan tayangan video dokumentari SCCS pada Ahad. Orang ramai dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan suasana. Lawatan mengejut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik ke kawasan sekitar Tanjung Manis baru-baru ini dianggap sesuatu yang positif untuk perkembangan dan pembangunan di kawasan tersebut. Menteri Muda Alam Sekitar yang juga Adun Belawai, Datuk Len Tarif Saleh memberitahu menerusi lawatan tersebut, Datuk Seri Ahmad Syabri dapat melihat sendiri keadaan di Pelabuhan Perikanan Laut Dalam Tanjung Manis PPLTM. Jelasnya ini petanda yang baik dari segi pentadbiran kerajaan kerana ia mampu mengenal pasti kekangan-kekangan yang wujud di lapangan seperti masalah pengangkutan dan operasi. Hasil daripada lawatan itu, jadi beliau boleh menggariskan plan jangka panjang supaya tempat berkenaan boleh digunakan sepenuhnya. Pada masa ini tempat berkenaan tidak digunakan sepenuhnya seperti Wat Alipen. Datuk Len ditemui media selepas merasmikan program Solidariti Malaysia Anjuran Jasa Sarike yang diadakan di daerah Belawai. Pada lawatan 5 September lepas, Datuk Seri Ahmad Syabri memberitahu masih banyak ruang yang perlu diperbaiki untuk mengembalikan potensi dan sasaran pembinaan Pelabuhan Perikanan Laut Dalam Tanjung Manis PPLTM sebagai pemangkin kepada industri perikanan laut dalam negara. Pelabuhan berharga RM332.5 juta itu mengambil konsep pelabuhan laut dalam sekalian di Denmark dan memiliki kemudahan yang lebih baik berbanding pelabuhan laut dalam lain di rantau ini. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Rita di Kota Kinabalu. Terima kasih Amalina di Kuching, Sarawak. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Penurunan kuasa oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri akan melonjakkan prestasi sekaligus kecekapan penyampaian dan pentadbiran kerajaan secara keseluruhannya. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, ia juga berupaya mempercepatkan pelaksanaan program-program tertentu di peringkat negeri. Menurut Tan Sri Joseph Pairin, perkara tersebut amat dinantikan rakyat negeri ini kerana ia memberi peluang dan keyakinan kepada para pemimpin negeri sebagai pembuat keputusan. Harapan kita expect lah, dan ini akan kita bincang bersama. Kerana memang sekali di peringkat kita ini kita akan memberi bimbingan dan petunjuk ke arah mana yang kita rasa perlu untuk diberi perhatian oleh kerajaan. Dia selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pembinaan sebuah hotel di pembangunan Pacific City oleh Shangri-La Group dan Pacific Sanctuary Holdings Sedang Berhad di Kota Kinabalu. Sementara itu, Tan Sri Joseph Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berkata, pembinaan lebih banyak hotel di Sabah akan menjadi pelengkap industri pelancongan selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini terutama golongan muda. Beliau turut berharap agar lebih banyak hotel dibina di kawasan pedalaman selaras usaha kerajaan memajukan tarikan pelancongan di kawasan luar bandar. Sebanyak 116 kertas siasatan dibuka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini.
Menurut pengarah SPRM Sabah, Datuk Hishamuddin Hashim, ia melibatkan kertas siasatan dari SPRM daerah Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan sebuah pusat operasi SPRM di Keningau. Hampir daripada 70% daripada siasatan telah pun disempurnakan dan kebanyakan daripada kes yang kita siasat melibatkan aduan daripada orang ramai pada SPRM itu sendiri. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Haji Juhar tentang program-program SPRM bersama masyarakat sepanjang tahun ini. SPRM Sabah kini giat melaksanakan program kesedaran pencegahan rasuah di Tawau, Sandakan dan Kudat dengan menyasarkan pemimpin setempat, badan bukan kerajaan NGO dan penjawat awam negeri dan persekutuan. Sementara itu di Kudat berlangsung dialog Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan kerjasama bidang keberhasilan utama negara NKRA, pencegahan rasuah bersama komuniti Cina di daerah berkenaan. Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Khas SPRM yang juga ahli panel dialog berkenaan, Datuk Tan Kang Sai memberitahu jelajah dialog sulung bersama komuniti Cina ini berjaya mendapatkan reaksi positif daripada mereka yang hadir. Bagi saya memang mencapai objektif. Kita buat dialog ini memang kita nak lebih rapat dengan masyarakat komuniti Chinese community. And then mereka ada yang memberitahu selepas program dia pertama kali hadir ini dan dia pun fikir dalam SPRM ada Chinese officer yang baru itu senior. Selain itu mereka faham and then mereka akan menyalurkan maklumat-maklumat. Sesi dialog tersebut merupakan antara pengisian jelajah dialog SPRM bersama komuniti Cina yang telah bermula sejak 17 September lalu di beberapa daerah termasuk Tawau, Kinabatangan dan Sandakan. Dalam pada itu, peserta yang ditemui pemberita RTM menyambut baik penganjuran dialog berkenaan. 因为我们认识很多东西了，以前我们不知道弹簧器的功能嘛，现在我们知道了。 I think it should be very good that we have this dialogue because at least we understand the function of this anti-corruption agency, and then there is a lot of space that we can help them to correct our society and make the Malaysia society become more not so corrupted, and then it's better. Dianggarkan lebih 200 orang hadir sesi tersebut yang menyentuh pelbagai isu berkenaan rasuah. Jelajah dialog bersama SPRM akan berakhir pada 29 September ini di Setiap pemimpin dan ahli Parti Bersatu Sabah PBS di negeri ini digesa bekerja keras serta saling mengukuhkan kesatuan dan perpaduan dalam parti bagi memastikan matlamat perjuangan parti dapat dicapai. Naib Presiden PBS Datuk Radin Malik berkata langkah itu juga dapat menguatkan lagi jendera parti di semua peringkat, khususnya dalam menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Dan dalam konteks ini juga kita berseru kepada parti-parti lain juga komponen dalam Barisan Nasional supaya menambahkan lagi kesatuan, perpaduan di antara parti-parti komponen supaya kita dapat menghadapi apa juga cabaran dalam menempuh pilihan raya yang akan datang. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan penutupan mesyuarat agung tahunan PBS bahagian N19 Kapayan kali ke-12 di Balai Raya Kampung Kehidupan Pinampang. Datuk Radin berharap bahagian kepimpinan parti berkenaan dapat menambah jumlah keahlian parti dan mengukuhkan lagi sokongan PBS di kawasan tersebut sekaligus meraih kemenangan dalam PRU akan datang. Setakat ini seramai 1,800 ahli PBS daripada 26,000 pengundi berdaftar di N19 Kapayan. Sekian dari Sabah petang ini, kita teruskan bersama Nur Azia di Perlis. Silakan. Terima kasih Rita di Sabah. Umat Islam di seluruh negara akan menyambut Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban Khamis ini. Bagi menyemarak penghayatan ibadah korban, kerajaan negeri mengagihkan 168 ekor lembu kepada jabatan dan agensi kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan NGO di negeri ini.
Tahun ini, kerajaan negeri memperuntukkan RM800,000 bagi tujuan itu. Menurut Esko Negeri Datuk Sabri Ahmad, setiap tahun kerajaan negeri menambah peruntukan itu bagi memastikan golongan kurang berkemampuan dapat menikmati keberkatan ibadah korban. Yang mana berhasrat untuk mengadakan program penyembelihan sempena Aidil Adha hari ini, dan tujuannya untuk mengagihkan daging-daging lembu tersebut kepada masyarakat ataupun golongan yang tidak berkemampuan. Kita menaruh harapanlah supaya kumpulan sasar ini dapat diutamakan oleh pihak penganjur, kerana itulah hasrat kerajaan membekalkan sejumlah lembu-lembu tersebut. Datuk Sabri yang mewakili Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berharap pemimpin di setiap peringkat mengagihkan daging lembu korban kepada golongan yang memerlukan selari dengan tuntutan ibadah tersebut. Jabatan Perkhidmatan Veteriner GPV Perlis memohon Pertubuhan Pecinta Haiwan bekerjasama dengan pihak berkaitan dalam membantras penularan penyakit anjing gila. Kerjasama itu termasuklah memusnahkan anjing liar yang menjadi ancaman utama kepada penularan wabak berbahaya itu. Ini kerana langkah menghapuskan anjing liar merupakan pendekatan terbaik setelah terdapat kes anjing pembawa virus rabies tidak menunjukkan simptom penyakit itu. Menurut pengarah JPV Perlis Dr. Syahrul Akmal Talib, sehingga kini 298 ekor anjing yang disahkan positif rabies telah dimusnahkan, manakala 798 suntikan vaksin telah dilakukan terhadap anjing peliharaan sebagai langkah pencegahan. Semalam ada 2 kes berikutan kes tersebut. Jumlah kes gigitan di negeri Perlis setakat ni adalah 30 ekor lah. Okey, 2 kes ni, satu melibatkan kes di kaki bukit, melibatkan anjing yang telah disuntik dan anjing yang dipelihara lah. Okey, walau bagaimanapun di Simpang 4 mangsa telah digigit oleh anjing yang berkeliaran lah di kawasan Pekan Simpang 4. Okey. Keadaan tu okey, berdasarkan keadaan sekarang, saya berharaplah pihak masyarakat umumnya mesti berwaspadalah dengan anjing-anjing yang berkeliaran, dan juga mesti mengambil tindakan sewajarnya lah. Usaha membendung wabak anjing gila ini memerlukan sokongan semua pihak kerana ia mengancam keselamatan orang ramai. Aktiviti kitar semula tidak hanya terhad kepada sisa domestik. Sisa buangan pertanian juga boleh dikitar semula dan menjadikannya bernilai tinggi. Menggunakan konsep pengurusan sisa pertanian SIFA, pelajar semester 4 Program Diploma Pengurusan Industri Perladangan, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis mengitar semula batang jagung dan menjadikannya makanan haiwan ternakan atau silaj. Dengan bimbingan pensyarahnya Profesor Madya Abdul Sattar Al-Sagaf, kajian selama 2 tahun oleh pelajar tersebut mendapati silaj mampu mengurangkan kos input makanan ternakan seperti lembu dan kambing. Silaj ini juga membantu menyelesaikan masalah makanan ternakan semasa musim kemarau atau tengkujuh. Ia dihasilkan dengan memeram batang jagung atau sisa lain yang sesuai bersama-sama bahan tambahan seperti gula merah, urea, garam biasa, air dan mikroefektif RM di dalam bekas kedap udara selama 21 hari. Dia juga boleh hasilkan daripada rumput, daripada rumput nepia, daripada jerami, daripada padi. Kalau tengok dekat Perlis banyak jerami padi yang kita boleh manfaatkan, dan kita boleh mengelakkan masalah pencemaran, pembakaran. Jadi kalau orang petani melihat bahawa ini boleh dijadikan sebagai pendapatan, saya rasa secara tak langsung kita dapat elakkan masalah ni. Usaha pembuatan silaj ini boleh dijadikan industri hiliran ternakan yang memberi pulangan lumayan kepada penanam jagung selain mengurangkan masalah sisa pertanian yang tidak diurus dengan cekap. Silaj juga didapati mampu mempercepat pertambahan berat dan mengurangkan masalah kesihatan haiwan ternakan. Sekian bahan berita dari Perlis. Untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Waalaikumsalam. Terima kasih Nur Azia dan juga rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak dengan lintas langsung itu tadi. Baiklah, kita ke berita seterusnya. RTM terus bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi memastikan pelbagai program dasar kerajaan termasuk isu-isu semasa dapat disalurkan secara lebih berkesan kepada rakyat. Kerjasama pintar itu dapat memanfaatkan kedua-dua pihak dalam merealisasikan agenda kerajaan.
Salah satu agensi tersebut ialah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Hari ini sekumpulan pegawai kanan JPNIN mengadakan pertemuan dengan pihak RTM di Angkasa Puri. Antara yang hadir Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Dato' Adillah Sheikh Omar dan beberapa pegawai kanan RTM. Manakala JPNIN diketuai Ketua Pengarahnya Gandesan Lechuman. Dalam perjumpaan hampir 2 jam itu, pihak JPNIN mencadangkan beberapa perkara untuk penambahbaikan selaras meningkatkan kefahaman masyarakat berkaitan perpaduan. Ini termasuk program berkonsepkan integriti nasional. Para pegawai JPNIN itu turut dibawa melawat ke studio TV dan radio dan diberi penerangan berkaitan selok-belok operasi siaran berita dan rancangan. Sedikit berita sukan. Skuad bawah 16 tahun negara memerlukan lebih banyak perhatian dan bantuan bagi meneruskan kejayaan di peringkat antarabangsa sekaligus memastikan kejayaan layak ke pusingan akhir kejohanan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2016 ke India tahun depan dapat diteruskan. Dengan itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dituntut memainkan peranan lebih aktif membantu skuad remaja itu. Skuad bawah 16 tahun bimbingan P. Soma Sundram ini berjaya menempah slot ke pusingan akhir secara automatik setelah muncul juara kumpulan G. Malaysia mencatat 3 kemenangan, 13-0 ke atas Kepulauan Mariana, menewaskan Filipina 7-0 dan Timor Leste 1-0 serta seri sekali dengan Laos pada aksi yang berlangsung di Vientiane, Laos baru-baru ini. Kami akan buat yang terbaik ke final round di India. Kami akan harumkan nama Malaysia. InsyaAllah kami akan dapat tempat yang terbaik di India. Skuad gabungan Sekolah Sukan Bandar Penawar Kota Tinggi Johor dan Sekolah Sukan Pahang ini akan terus membuat persiapan rapi walaupun pusingan akhir hanya akan berlangsung tahun depan. Bagi memastikan kejayaan dicapai berterusan, sokongan dan perancangan teliti dari FAM amat diperlukan. Saya rasa itu player yang kita bawa ni daripada 2 sekolah sukan Malaysia, satu daripada Gambang dan satu daripada Bandar Penawar. Saya rasa, saya motivate satu saja untuk player kita. Yang pentingnya kita nak memulihkan maruah bola sepak negara. Itu yang membuatkan mereka ni sungguh berkomit dan bersemangat untuk menang untuk tournament ni. Memandangkan pertandingan kelayakan di India itu merupakan satu kelayakan sangat penting. Dia juga sebagai menunjuk pada maruah bola sepak kita, di mana program pembangunan bola sepak kita berjalan dengan baik. Saya percaya pihak FM dan Kementerian Pendidikan Malaysia akan buat satu keputusan yang baik untuk menentukan di mana mereka letak pemain ini dikumpulkan di satu tempat supaya tidak terjejas dari segi latihan mereka dan kita buat preparation yang terbaiklah untuk pasukan ini. Skuad ini ditemui di KLIA sekembalinya dari Laos. Pusingan akhir kejohanan bawah 16 tahun AFC dijadualkan berlangsung pada September tahun depan di India. 16 pasukan terbaik Asia akan bersaing dalam kejohanan tersebut. Beralih ke bowling, ketiadaan penyertaan atlet kebangsaan di kejohanan Tenpin Bowling Terbuka Antarabangsa Kuala Lumpur ternyata mengecewakan pihak penganjur. Pengerusi Persatuan Tenpin Bowling Kuala Lumpur Tan Sri Muhammad Nur Abdul Rahim terkilan apabila Kongres Tenpin Bowling Malaysia MTBC tidak membenarkan atlet kebangsaan menyertai kejohanan edisi ke-27 itu. Beliau percaya semua ini berpunca daripada politik dalaman sukan. Jelas beliau segala perselisihan faham harus diselesaikan secara bersemuka dan bukan dengan cara tidak memberi pelepasan kepada atlet untuk menyertai mana-mana pertandingan. Saya akan bawa perkara ini pada Majlis Sukan Negara. Janganlah penalize national bowlers. Ada perselisihan antar persatuan itu kita bersemuka. Itu tak apa, tapi not national bowlers. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Kejohanan Tenpin Bowling Terbuka Antarabangsa Kuala Lumpur 2015 di Mega Lanes Endah Parade Sri Petaling. Kejohanan yang bermula dari 18 hingga 26 September ini menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM123,000.
Sementara itu, Malaysia akan menghantar seramai 20 atlet bowling kurang upaya menyertai Sukan Para ASEAN 2015 di Singapura hujung tahun ini. Pemilihan pemain menerusi 3 sirkit yang diadakan sepanjang tahun ini. Ikuti laporannya bersama wartawan sukan Muhammad Syahrizam Awang. Atlet-atlet tersebut akan bertanding di dalam 4 kategori, iaitu berkerusi roda, cacat penglihatan dan cacat anggota. Bagi kategori kerusi roda, Malaysia akan menghantar Ahmad Amil, Zahidi Lamsah, Muhammad Khairul dan Nurliza yang masing-masing nyata gembira dapat menyertai kontingen negara ke tamasya berkenaan. Harapan untuk kali ini, insyaAllah dengan latihan kami akan masuk camp, kami akan diberi latihan sepenuh masa pada bulan 11 nanti, dan insyaAllah kami akan mantapkan lagi kami punya corak permainan dan kami akan menjanjikan pingat untuk Malaysia. Perasaan saya, tak boleh nak kata, terlalu semangat, terlalu bersemangat sungguh untuk mengharumkan nama negara. Sebab ini kali pertama saya mewakili negara. Daripada segala yang kita lalui sebelum ni, sasaran untuk pihak bagi saya dalam 2 emas untuk kategori single dan double. Sementara itu, Samsudin Hassan dan Abdul Rahman Bawakuti pula dipilih untuk mewakili negara dalam kategori cacat tangan. Manakala dalam kategori cacat kaki, Malaysia akan diwakili oleh Abu Bakar Nyat, Nadia Syafiqah, Wong Kisun dan Muhammad Azrin Rahim. Peserta bagi kategori cacat penglihatan adalah yang paling ramai, iaitu seramai 10 orang akan membawa cabaran negara. Selepas melepasi 3 sirkuit, inilah dia 20 atlet yang akan membawa nama negara ke Sukan Para Asia 2015 di Kota Singa. Lane bowling akan menjadi medan pertempuran bagi mereka untuk memburu pingat. Bukan saja atlet biasa, atlet istimewa ini juga pasti akan memberikan saingan sengit. Kita doakan mereka mampu membawa pulang kejayaan. Laporan Muhammad Syahrizam Awang untuk Berita Sukan RTM. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Menyusul seketika nanti laporan meteorologi bersama Nur Intan Izwani. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seperti biasa, laporan cuaca dimulakan dengan melihat corak tiupan angin seluruh Malaysia. Dan ketika ini, angin bertiup masuk dari arah tenggara sebelum menjadi angin barat daya ketika memasuki perairan negara. Kelajuan angin pada ketika ini sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan beberapa hari akan datang dijangka kelajuan angin akan meningkat khususnya di perairan Laut Cina Selatan ini. Namun ketika ini tiada sebarang amaran laut dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk mana-mana kawasan perairan negara. Melalui paparan imej satelit ini menunjukkan pada petang ini kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung juga di negeri Sabah pada ketika ini mengalami litupan awan yang tebal membawa keadaan cuaca hujan lebat di kawasan-kawasan tersebut pada ketika ini. Melalui paparan imej radar menunjukkan kebanyakan tempat di Semenanjung sedang mengalami keadaan cuaca hujan beserta ribut petir. Dan keadaan cuaca ini dijangka berterusan sehingga ke petang nanti. Namun untuk negeri-negeri di sebelah timur dan juga negeri Johor ini dijangkakan keadaan cuaca ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Keadaan cuaca di Sabah pada petang ini untuk bahagian-bahagian di Kudat dan Sandakan ketika ini sedang mengalami keadaan cuaca hujan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Namun di negeri Sarawak kebanyakan tempat tiada hujan kecuali di 1-2 tempat untuk bahagian Miri, Limbang dan juga Bintulu dijangka beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan sebelum berakhir kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia.